Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan Sunan An-Nasa'i pada bab yang ke-28, muka surat 60. Hasul imam ala rassis sufuf wal muqarabah bainaha. Imam menggalakkan makmum membetulkan dan merapatkan saf. Okey, ana perbetulkan sedikit Imam menggalakkan makmum membetulkan dan merapatkan ataupun mendekatkan antara saf. Sebab hari ini dia bincang antara satu saf dengan satu saf tu dia tidak boleh jauh. Sekadar untuk sujud saja. Itu ada sedikit kesilapan. Perbetul. Imam menggalakkan makmum membetulkan dan merapatkan ataupun mendekatkan antara saf. Baik, Imam An-Nasa'i rahimahullah telah kemukakan berapa? 3 riwayat. 3 riwayat di bawah bab ini. Riwayat pertama, riwayat 814. Wa bi khala akhbarana Ali bin Hujr qala anba'ana Ismail an Humaid an Anas radhiyallahu anhu qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi hina qama ila as-salah qabla an yukabbira faqala aqimu sufufakum wa tarasu fa inni arakum min wara'i zahri. Imam An-Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas radhiyallahu an. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghadap kami dengan wajahnya dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri sebelum beliau mengangkat takbir. Lalu beliau bersabda, luruskan saf dan rapatkan saf. Sesungguhnya saya nampak kamu dari arah belakang saya. Cumanya di sini payah juga kita nak terjemah taras tu. Ni saya terjemah ni luruskan sah dan rapatkan sah itu terjemah berdasar pada syarah. Sebab taras ni dia begini. Asalnya kalau kita susun batu bata tu, maknanya betul dan rapat. Itu taras, rusus dia panggil. Tu. Jadi maksud dia luruskan saf, maknanya aqimu sufufakum wa tarasu. Dari segi syarah hadisnya maksudnya luruskan saf dan rapatkan saf. Sesungguhnya saya nampak kamu dari arah belakang saya. Baik, perbincangan dan pedoman hadis. Hadis Anas adalah sahih dan Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihnya. Yang kedua, Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan hadis ini di bawah tajuk As-Salah daripada Ahmad bin Abi Raja, daripada Muawiyah Ibn Amir, daripada Zaidah bin Qudamah, dan daripada Amr bin Khalid, daripada Zuhair. Dan kedua-dua mereka, yakni Zaidah dan Zuhair, telah meriwayatkan hadis ini daripada Humaid. Mana kedua-dua tu meriwayatkan daripada Humaid. Perbincangan kita tengok selepas inilah. Okey, riwayat yang kedua. Riwayat yang kedua, iaitu hadis 815. Wa bi qala akhbarana Muhammad bin Abdullah Ibn al-Mubarak al-Mukharrimi qala haddathana Abu Hisham qala haddathana Aban qala haddathana Qatadah qala haddathana Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala rasu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq fawalladhi nafsu Muhammad biyadihi inni la ara asyayatin tadkhulu min khalalis saf ka'annaha al-hadf. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas bin Malik.
Beliau telah meriwayatkan, Anas telah meriwayatkan kepada kami, ini kata siapa ni? Kata Qatadah. Anas telah meriwayatkan kepada kami bahawa Nabi SAW telah bersabda, luruskan dan rapatkan saf kamu, dekatkan antara saf. Maknanya antara satu saf dengan satu saf tu janganlah jauh sangat. Sekadar untuk sujud. Sujud tu tak kena kaki. Itu maksud dia. Baik. Sejajarkan antara bahu dengan bahu. Demi Tuhan, yang nyawaku berada dalam genggamannya. Sesungguhnya aku benar-benar melihat syaitan masuk di celah-celah saf laksana anak kambing kecil. Maknanya saf itu tidak kemaslah. Siapa binatang pun boleh masuk, maknanya sudah ada jarak. Cuba bayar kalau 3 orang tu 3 jarak sudah boleh muat 1 orang. Maknanya ada jarak tu. Baik. Jadi hadis yang pertama tadi pun sama, lebih kurang sama ya dengan hadis. Cuma hadis ni ada tambahan. Baik, cuba kita tengok. Hadis Anas bin Malik adalah sahih. Arahan Nabi SAW dalam hadis adalah agar merapatkan saf, yang diperincikan dengan mendekatkan antara bahu makmum, dan arahan agar tidak terlalu jauh antara saf. Sebahagian ulama menggambarkan jarak antara saf adalah 3 hasta. Ni dia panggil 3 hasta tak sini? Ni, tiga hasta. Daripada bucu ni dia panggil apa ni, mirfaq ni mirfaq ni panggil ni, sampai kepada hujung wusta. Wusta ni jari tengah. Tu dipanggil satu. 3 tu. Tu. Ni kebanyakan ulama kata begitulah. Namun kenyataan ini tidak didasarkan kepada dalil khusus. Jadi hak sebut 3 hasta ni tak ada satu hadis pun. Tak ada satu hadis pun sebut gitu. Cumanya kira-kiranya begitulah. Berdasar kepada saf Nabi tu. Baik. Hadis ini juga menyebutkan peringatan tegas makmum yang cuai dan tidak mengambil berat perihal penyempurna saf akan terdedah kepada gangguan syaitan. Baik, hadis yang ketiga. Sebab selepas itu saya bincang agak panjang sikit, dia akan merangkumi ketiga-tiga hadis lah. Baik, hadis yang ketiga iaitu hadis yang ke-816 itu. Wa bi qala akhbarana Qutaibah qala hadatsana al-Fudail bin Iyad an al-A'mash an al-Musayyab ibn Rafi' an Tamim ibn Tarafah an Jabir ibn Samurah qala kharaja ilayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ala tasuffuna kama tasufful malaikah inda rabbihim qalu wa kaifa tasufful malaikah inda rabbihim qala yutimmuna as-saff al-awwal thumma yatarassuna fi as-saff. Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Jabir bin Samurah. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar kepada kami lalu berkata, kenapa kamu tidak bentuk saf seperti saf para malaikat di sisi Tuhan mereka? Para sahabat bertanya, bagaimana saf malaikat di sisi Tuhan mereka? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka menyempurnakan saf awal terlebih dahulu, kemudian barulah mereka membentuk saf seterusnya. Jadi perbincangan ini ada dalam tajuk lain selepas ini. Bicara dengan lebih detail lah. Sebab dia style Nasai ni kalau kita perhatikan, antara tajuk-tajuk dia tu dia ada maksud juga. Hadis ni dia akan diperincikan oleh hadis lain selepas ini dalam tajuk lain. Baik, perbincangan dan pedoman hadis. Jadi perbincangan 3 hadis ni saya letak di satu tempat. Di sini cuba tengok. Perbincangan dan pedoman hadis. Yang pertama, hadis Jabir bin Samurah adalah sahih dan ia dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahih dia. Mana dalam sahih Muslim pun ada riwayatnya. Baik. Yang kedua, persoalan saf yang disebutkan dalam hadis ini adalah saf yang berkait dengan salat. Baik. Dalam riwayat bukan kata saf dalam perbaris tentera itu tidak maksud itu. Ini kena jelas. Ini sah salat ni. Makna. Baik. Dalam riwayat Muslim menyebutkan beberapa versi yang berkaitan dengan teguran Nabi SAW kepada sahabat berkenaan dengan pembentukan saf. Jadi Nabi tegur sahabat ni, ulama bila cek hadis, dia kata ada beberapa hadis yang Nabi buat teguran. Ada beberapa hadis, bukan hadis ni saja. Misalnya, nombor 1 kan, Rasulullah SAW telah keluar kepada kami, lalu beliau bersabda, apa kamu mengangkat tangan-tangan kamu seperti ekor-ekor kuda liar? Tenangkanlah kamu ketika salat. Cuba tengok nombor 28 di bawah tu. Penjelasan kisah. Pernah ketika Rasulullah keluar ke hadapan sahabat, maka beliau telah melihat ada kalangan sahabat
yang mengisyaratkan dengan tangan ketika hendak memberi salam dalam salat. Padahal cukuplah dengan berpaling ke kiri dan ke kanan. Ada yang buat begitu, maksudnya dia isyarat. Dia isyarat begitu. Tidak sekadar berpaling. Ada riwayat yang sebut begitu. Peringkat awal ni, peringkat awal. Baik. Ni hak berkait dengan teguran dalam salat. Yang kedua, Rasulullah SAW telah keluar ke hadapan kami lalu bersabda. Kalau kita perhati yang pertama tadi tidak berkait dengan sah tu. Berkait dengan cara nak keluar dari salat. Baik. Tapi ni teguran lah ni. Ni ulama sebut ni dari segi tegurannya. Ini antara contoh. Yang kedua, Rasulullah SAW telah keluar ke hadapan kami lalu bersabda, kenapa aku lihat kamu salat dalam keadaan berselerak? Yang ni saf yang tidak tersusun. Ni peringkat awal ni. Dua. Yang ketiga, Rasulullah SAW telah keluar ke hadapan kami lalu beliau bersabda, kenapa kamu tidak susun saf kamu seperti saf-saf malaikat? Ni seperti hadis kita baca. Baik. Melalui riwayat-riwayat berkenaan, jelas bahawa pada peringkat awal setengah sahabat belum memahami dengan tepat bentuk salat yang dikehendaki oleh Nabi SAW. Mereka telah melalui proses pendidikan dan tunjuk ajar daripada Nabi SAW dalam membentuk sifat salat yang betul. Baik. Sebelum kita pergi pada poin yang ketiga, daripada kenyataan ini sebenarnya apa yang ulama kita nak sebutnya? Ulama kita nak sebut bahawa proses membetulkan saf, membetulkan solat ni, dia berlaku secara amali. Bukan seperti kita mengajar gini, tidak. Itu style Nabi dalam pendidikan pada waktu secara praktikal. Bila Nabi tengok, Nabi perbetulkan. Jadi gabungan hadis-hadis itulah yang disusun oleh ulama sehingga dibuat bab-bab berkait dengan sifat salat Nabi itu. Hak Nabi ajarnya gini ya, tak betul tu gitu. Nak keluar daripada semai cukup dah paling tu apa, isyarat-isyarat dengan tangan gitunya. Lepas tu sah tu betul molek apa dia berseleraknya. Ada setengah riwayat setengah tu dia duduk situ stopok. Kelantan kata stopok. Lepas tu duduk sini stopok. Dia gitu. Hak belakang tu. Hak sah saya nak pakai tidak gitu. Hak belakang tu. Jadi kadang-kadang ruang tu sampai dua depan. Sah hujung tu. Perkali dia mari popok dia, ni popok kita kejiran kita buat sah popok kita belakang sekali. Tu peringkat awal. Ada dalam sebut begitu. Baik. Tu Nabi kata berselerak tu. Apa berselerak gitu sah tu? Itu. Baik, tak apalah. Cuma di sininya yang kita nak suruh nampak lah. Pendidikan zaman dulu dia begitu. Mana bila Nabi tengok, Nabi tegur. Campur-campur semua, maka sempurnalah salat itu. Patut. Banyak hadis pun. Siapa boleh kumpul, kita tak terbakar lah sifat salat Nabi tu. Sebab banyak berlaku. Baik, yang ketiga. Hadis bab menjadi dalil bahawa amalan salat juga menjadi syariat kepada para malaikat dan bentuk saf mereka adalah sama dengan bentuk saf yang diajarkan oleh Nabi. Hadis ni antara dalil bagi ulama yang mengatakan bahawa malaikat pun semaya juga. Dan sebenarnya ada hadis pun sebut ada Kaabah malaikat. Tu di Baitul Ma'mur itu. Tu ada Kaabah. Dan di situ tepat seperti kita kat Mekah, pusat Islam kita. Dia pusat kita kata pusat Islam bagi malaikatnya situlah. Baik. Kesimpulan hadis ni, tugas imam memastikan saf makmum sempurna dan tepat mengikut kehendak sifat salat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ingat ni saya sebut di sini ya. Akan datang kita akan jumpa hadis yang bertanggungjawab membetulkan sah ni kadang-kadang berlaku juga kepada Bilal. Berlaku pada Bilal. Di zaman sahabat, zaman Sayyidina Umar misalnya, dia tugas khusus orang. Bukan Bilal, bukan imam, tapi ada khusus yang memperbetulkan dia punya sah. Bukan Bilal, bukan imam, bahkan orang lain khusus. Itu kita akan bincangkan datang. Jadi maknanya perkara ini tidak mestinya imam, tidak mestinya Bilal, sesiapa boleh. Hendaknya betul. Itu maksudnya. Cuma sini Nabi sendiri berperanan. Baik. Yang kedua, Nabi SAW sangat menjaga kesempurnaan saf salat sebelum memulai salat. Ini telah menjadi tradisi para sahabat selepas kewafatan baginda SAW. Yang ketiga, menyabitkan dua mukjizat hissiyah Nabi SAW. Yang pertama, dapat melihat arah belakang sebagaimana arah hadapan.
Yang kedua, dapat melihat syaitan yang masuk mencelahi saf dengan tujuan menimbulkan was-was kepada musalli. Ni. Yang keempat, maksud menyempurnakan saf adalah meluruskan dan merapat. Bila kata istawu, bila imam kata istawu, maknanya betul dan luruskan. Betul dan rapatkan. Lurus dan rapatkan saf. Jadi aspek utama yang ditekankan adalah dekatkan kedudukan bahu antara makmum dan luruskan saf melibatkan bahagian tumit. Jadi betul sah, betul lagu mana? Setengah-setengah riwayat tak sebut, ni sebut. Betul ni. Sejajarkan. Biar sama. Kepala bahu sama, tumit pun sama. Perut tak kira. Perut tak kira. Tu payah. Kalau nak kira tu payah. Sebab dia saiz beza-beza tu. Jadi orang ni tak apa. Tinggi rendah tak apa. Asalkan sama sejajar ni biar sama, tumit biar sama. Patut lain tu ikut jadi lagu mana. Tu makna betul sah. Itu maksud dia. Yang kelima, kegagalan menyempurnakan saf akan menyebabkan musalli mudah diganggu oleh syaitan dalam bentuk was-was dan akan hilang khusyuk yang menjadi ciri paling utama dalam salat. Ini salah satu faktor. Kalau kita jaga saf tu hawi berkat dalam salat, syaitan payah nak ganggu. Maksud syaitan mencelahi saf yang tidak sempurna adalah gangguan yang akan ditimbulkan oleh syaitan. Itu maksud mencelahi itu. Ni saya buat sini ni maknanya berdasar pada huraian ulama lah. Ulama tu kata gini, ulama kata. Jadi ganggu tu maksud masuk di celah-celah sah tu apa maksud tu? Maksudnya mengganggu, menimbulkan apa kita kata ingatan-ingatan di luar salat. Sebelum ni tak ingat pun. Siapa ada kan dalam kitab kata. Ada guru saya pun sebut Maulana pun sebut mula-mula kita ngaji. Dia kata ada setengah-setengah tempat tu. Dia kata kalau siapa tu guru sebut ni, kalau tak ingat apa-apa mu semaya dah ingat halal. Nak yang kuat yang ganggu semaya tu. Jadi ingat bila semaya. Dia mari tulis tak macam-macam. Cari jumpa anak kecil. No. Kata berat nah maya kalau gitu. Maknanya berat nah maya dia tu. Tu Yang keenam, malaikat juga melaksanakan salat dan saf mereka adalah sama seperti saf yang disyariatkan dalam Islam. Yang ketujuh, perbezaan pandangan ulama berkenaan dengan hukum menyempurnakan saf salat. Ni perbezaan pandangan ulama berkenaan hukum menyempurnakan salat. Kena ingatlah menyempurnakan salat ni maknanya rapat dan betul ke sah. Hukum dia wajib ke, sunat ke, harus ke macam mana? Yang pertama, jumhur ulama berpendapat hukumnya sunat. Betul sah, rapat ke saf, ni sunat. Mana kalau tak betul pun sah semaya tu. Kalau tak rapat pun sah semaya tu. Tu maksud dianya. Baik, jadi kalau mengikut jumhur dia kata sunat. Setengah-setengah kitab dia sebut sunat yang ditekankan. Dia panggil sunat muakkad lah. Antara riwayat yang menjadi dalil mereka adalah yang pertama riwayat Abu Hurairah yang bermaksud Rasulullah SAW telah bersabda, sempurnakan saf untuk salat. Sesungguhnya menyempurnakan saf adalah tanda keelokan salat. Antara ihsan dalam salat, saf tu kena jaga. Yang kedua, antara dalil jumhur laginya, riwayat Anas yang bermaksud sempurnakan saf-saf kamu, kerana sesungguhnya menyempurnakan saf adalah tanda kesempurnaan salat. Ini dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Bukhari disebutkan sempurnakanlah saf-saf kamu, kerana menyempurnakan saf adalah tanda kamu iqamatus salah. Itu dari riwayat Bukhari. Kalau dari riwayat Bukhari, betul sah ni tanda iqamatis salah. Kalau dari riwayat Muslim, betul sah ni tanda tamamus salah. Sebab tu email kita apa ada sama-sama fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Itu riwayat Muslim lah. Kalau sawu istawu fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salah. Itu riwayat Bukhari. Itu riwayat Bukhari. Baik, kata Ibnu Battah. Ibnu Battah dia cuba hurailah maksud kata-kata riwayat Abu Hurairah tadi, riwayat Anas tadi, apa maksudnya? Ni Ibnu Battah nak hurai hadis ni berdasarkan pandangan jumhur yang mengatakan sunat menyempurnakan sah. Kena ingatlah bila sebut menyempurnakan sah dia ada dua ciri. Rapat dan luruskan. Jadi luruskan sah tu disebut oleh Nabi bahu dan tumit. Ana terjemah sejajar ni begini sebab ana duk carilah tengok.
rapat ke bahu ni tak jumpa istilah tu. Pak kalau rapat bahu berat juga tu. Mak banyaknya hazf ni makna jajarkan, makna biar betul lah. Rapat ni rapat kaki ni. Hak ni kena betul. Kalau nak perapat bahu, lepeh. Jadi anda terjemah gitu berdasar pada yang ada dalam syarah tu kan. Baik. Kata Ibnu Battal, dia kata kenyataan Nabi SAW yang menyebutkan meluruskan saf sebagai tanda keelokan salat, menunjukkan ia sebagai sunat bukan wajib. Sebab dia kata elok. Mana ada juga salat yang tidak elok. Kalau tak buat kita tidak elok, tapi tetap sah. Itu maksud dia nya. Cuma kita nak ihsan dalam ibadat. Enggak, salat ni ibadat besar, bukan ibadat kecil. Itu kata Ibnu Battal. Itu menunjukkan tidak wajib tu. Keelokan salat melebihi maksud fardu atau wajib. Jadi hak fardu, wajib, hak tu lain. Hak kata sempurna, lain. Itu maksud dia. Elok tu bukan bermakna wajib, bukan bermakna apa ni kita kata fardu. Kita semaya, kalau kita tengok kan kita kalau orang semaya misalnya mata tak tengok tempat sujud, apa boleh kita kata? Lepas tu bergerak kita kata. Tidak, kita tetap akan kata sah. Cuma kurang. Dari segi fardu lepas. Tidak, dari segi wajib lepas. Tapi ihsan kau tu lagu tu. Tidak. Nak dapat ihsan dalam solat ni, dia kena ikut tata cara Nabi. Salah satunya apa dia? Sah tu kena betul. Nak dapat ihsan dalam solat. Itu maksud kata-kata Ibnu Battal ini. Baik. Begitu juga kata-kata Nabi dalam riwayat Anas yang menyebutkan meluruskan saf adalah ciri iqamatus salah. Ni hak dalam Bukhari. Dalam Bukhari. Menunjukkan amalan berkenaan terpakai juga untuk salat sunat, bukan untuk salat fardu saja. Kalau semaya sunat pun, kalau melibatkan jemaah, misalnya gapo dia kita atas, semaya ke dia? Tahajud misalnya. Semaya sunat hari raya. Kena betul lagu ni kok. Tu maksud dia. Itu kata Ibnu Battal, kena betul supaya semaya fardu juga. Jangan kita kata tak apalah muka sunat tu kan. Nama pun sunat. Tak boleh. Tak boleh. Itu maksud dia. Semaya fardu ke, semaya sunat ke, lagu ni lah cara betul sahnya. Baik. Yang kedua, Abu Muhammad Ibn Hazm. Sepatu huruf satu, tak apalah. Abu Muhammad bin Hazm rahimahullah berpendapat meluruskan dan memenuhkan saf. Ni hak yang kedua lah ni, hak kita kata khilaf tadi. Dia kata fardu. Kalau tak betul sah, tak lurus ke sah, tak rapat ke sah, maknanya tidak menyempurnakan sah, mengikut Ibn Hazm batal semaya. Mana kalau awal-awal lagi tak betul, tak sah. Lepas tu kalau maknanya tengah semaya jadi belok, dia tak betul, batal. Sebab itulah kalau kita perhatikan, memang molek buat gitu tu memang molek. Bila kita bangun daripada sujud, tengok belok sah, boleh betul semula. Gerak sikit, tak apa tu. Kadang-kadang pas ke belakang. Kita betul balik. Menggolah ni kan dia punya ada garis sel kata mudah Ibn Hazm kata batal tu. Tak betul awal-awal. Ni. Beliau menyebutkan, ni alasan dia. Menjadi fardu pada makmum meluruskan saf-saf awal, merapatkan saf-saf dan memastikan bahu dan tumit sejajar antara mereka. Tidak mengapa jika tidak penuh makmum pada sah akhir. Tak apa tak penuh sah tu hak akhir lah. Hak akhir tak apa tak penuh. Tapi sah sebelum akhir, seterusnya mesti penuh. Mesti rapat. Sah akhir ni awak kita akan bincang selepas ni. Apa maksud sah akhir tu? Kalau sah akhir tak apa. Tapi kalau sah sebelum akhir, dia mesti. Apa yang dia sebut gitu? Ni sah hak depan tak penuh lagi, buat dah sah lain. Tak boleh gitu. Kita akan bincang selepas ni lah. Sesiapa salat dalam keadaan masih ada kekosongan pada saf hadapannya dan dia tidak memenuhi ruang berkenaan, batal semaya dia. Kata Ibn Hazm. Siapa dia Ibn Hazm ni? Ni seorang mujtahid. Bukan main-main. Mujtahid. Sebab tu dalam kitab-kitab jumpa nama dia. Sebab apa dia ni orang lain. Cuma dia ni strict sikit, keras sikit lah. Kalau kita baca pendapat dia tak, kadang-kadang dia nak mahu kat orang. Dia kata apa mikir otak tak betul. Otak bolak pada dia kata. Main-main Ibn Hazm ni. Bahasa otak bolak dia kata. Belum lagu ni tak apa. Dia jenis gitu nak awal. Tapi ada tak
Saya ingat lagi, mula kita ngaji sekolah tak jumpa nama Ibn Hazm ni. Bila Maulana kata jangan main ni, alim ni, mustahid ni. Sebab tu jumpa hak mula kita nama dia. Tapi gitu nak warna dak kelemahan manusia ya. Lepas tu dia kata gitu, tak kita tak saya ikut lah hatunya. Lama buat gitu. Kata apa buat gitu? Ibn Hazm buat, tak ada masalah. Jangan. Dia tidak jadi gitu. Hak ni serah pada Allah lah tu. Jangan kita tengok situ saja. Luar biasa dia ni. Kalau saya baca bayar data dia, ke ulama kata payah nak cari setara dia ni. Beliau telah jadi Ibn Hazm telah beristilah dengan hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an yang bermaksud sesungguhnya hendaklah kamu luruskan saf-saf kamu atau Allah akan memesongkan antara hati-hati kamu. Hadis Nu'man bin Bashir kita jumpa dah sebelum ni lah. Betul sah. Kalau tak betul, Allah akan merosakkan hati-hati kamu, memesongkan, jadi tak bersatu hati kamu. Tu hadis Nu'man bin Bashir. Dia dalil tu lah. Kata dia, bagaimana, cuba tengok bagaimana Ibn Hazm sebagai seorang mujtahid dia hurah hadis Nu'man bin Bashir. Dia kata kenyataan ini, yakni kenyataan Nabi dalam hadis Nu'man bin Bashir ini adalah janji buruk, terpesong hati, tak bersatu hati tu, wa'id tu, janji buruk tu, dan ancaman. Dan ia bermaksud perbuatan tersebut adalah dosa besar. Dan hak dia sebut ni betul mengikut kaedah usul fiqh. Kaedah usul fiqh, mana-mana amalan bila ada ancaman daripada Nabi, maknanya itu tanda perbuatan itu dosa besar. Kalau buat, siapa diancam gitu, itu kaedah usul tu. Dia guna kaedah tu lah. Baik. Kemudian beliau menyebutkan kata-kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang bermaksud keadaan, sebab dalam asal teks tu dia tidak sebut saf, sebab tu saya tak dalam kurungan. Maksudnya saf. Keadaan saf-saf kami ketika salat melekat kepala bahu dan kaki antara kami. Melekat ni mana ni lah. Mana dia puapak, cuba. Lekat gitu. Tu. Lekat ni, lekat lagu mana? Maknanya sejajar tu sebenarnya. Tu. Baik, tak apalah. Kemudian beliau berkata lagi, perkara ini telah menjadi ijma' di kalangan para sahabat. Ijma' bahawa kami dulu semaya betul sesapak kaki ni bahu. Ni bahu ni maksudnya ni rapat. Bahu ni jadi sama sejajar, lurus, di segi lurus. Tu. Ijma' di kalangan para sahabat. Dia panggil ijma' amali. Ijma' dari segi perbuatan. Tak ada khilaf sahabat. Dari segi amali. Dia panggil ijma' amali ni. Ijma' perbuatan. Kemudian beliau menyebutkan lagi bahawa inilah juga pendapat kalangan salah kita yang baik, yang masih mengikut sunnah. Itu maksud dia. Kami juga meriwayatkan dengan sanad yang sahih daripada Abi Uthman An-Nahdi. Beliau menyebutkan, saya adalah orang yang dipukul kaki oleh Umar bin Al-Khattab ketika beliau meluruhkan. Saya ni antara hak kena pukul. Dia sebut, ayatnya seriusnya. Saya normal, betul sah. Siapa dia ambil kayu dia betul. Sebab tentera. Betul sah ni. Sebab tentera. Aku antara kena pukul kaki. Tu dia sebut gitu. Maknanya serius sungguh tu. Sebab tu anda sebut tadi tradisi tu. Tradisi sahabat tu. Baik, yang kelima. Antara hikmah meluruskan saf sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, dikurniakan nikmat istiqamah dan keadilan dalam kehidupan umat. Tu. Boleh tu. Kalau jaga sah, Allah akan beri keberkatan. Makna kita bertabarruk dengan saf yang betul. Dia tabarruk juga ni. Bertabarruk dengan saf betul. Sebab itu sabit daripada Nabi menjadi amalan sahabat. Yang kedua, menjadi perisai daripada gangguan syaitan dalam salat dan turut memberi kesan baik di luar kehidupan yang lebih luas. Rupanya betul sahnya memberi kesan dalam kehidupan silaturahim kita tu lah, di kalangan sesama umat Islam itu. Moga Nabi kata dengan betul sah. Kalau tak betul sah, aku akan rosakkan hubungan hati-hati kamu, pesongkan hati-hati kamu. Baik, yang ketiga, ia menggambarkan suatu kehidupan yang harmoni dan bersatu padu. Inilah maqasid yang hendak dicapai di sebalik menyempurnakan sah. 4, memberi ruang yang lebih luas kepada para jemaah, dan ini akan melatih sikap tasamuh, yakni bertolak ansur dalam kehidupan bermasyarakat. Kita sanggup rapat walaupun tak selesa pun nak luar pada orang lain. Dia latih hal tu lah.
bertasamuh itu. Yang kelima, membantu para jemaah lebih khusyuk semasa salat. Ni besar dah ni. Pengalaman kita sendiri pun gitu, memang gitu. Kalau rapat molek kita pun jadi jadi mari satu perasaan nak jaga salat itu. Gangguan dalam salat yang berbentuk liar pandangan dan banyak bergerak dapat dikawal apabila musalli berada dalam keadaan bersentuh antara satu sama lain dalam saf yang sempurna. Ini adalah pandangan Al-Hafiz Waliyuddin Al-Iraqi. Bukan orang main-main lah. Tu dia sebut gitu. Memang gitu sungguh, memang betul. Saya percaya ni. Sebab kita semayang, kalau kita itu molek ke tak, kita rasa lain. Rasa lain. Ingat dulu hak semayang tanya seseorang sejadah. Nah. Sejadah besar pula tu. Dia duduk di kutub selatan, kita di kutub ni tak semayang. Mari kadang anda pernah lah buat semari dekat. Dia kelih kita. Muka dia bawa sejadah benar. Apa nak tinggal sejadah ni? Nah, tu pernah berlaku kan? Lepas habis dah musim tu pun, berat lagi. Allah ni alhamdulillah lah. Bila buat sah, bukan buat sah, bila buat sejadah tu baru jadi. Ada setengah tu lipat sejadah ikut aku mana pun. Sebab apa? Ni. Hak ni. Hak sebenar. Dalam keadaan biasanya ni lah. Baik, kita pergi seterusnya. Bab 29. Kelebihan sah pertama dan kedua. Ni. Kelebihan sah pertama dan kedua. Tulus safil awal wa thani. Kelebihan sah pertama dan sah kedua. Imam An-Nasai telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Hadis bab yang dikemukakan oleh Imam An-Nasai menjelaskan kelebihan sah pertama berbanding sah kedua. Hadis 817. Wa biqala akhbarani Yahya bin Uthman Al-Himsi qala hadatsana Baqiyah an Bahir bin Sa'd an Khalid bin Ma'dan an Jubair bin Nufair an Al-Irbad ibn Sariyah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala as-saff al-awwal thalathan wa ala ath-thani wahidah. Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Irbad bin Sariyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Irbad, beliau berdoa kebaikan kepada sah pertama sebanyak 3 kali dan berdoa kebaikan kepada sah kedua sekali. Berdoa kebaikan tertinggal tu dan berdoa kebaikan kepada sah kedua sekali. Anak ayatnya sah pertama tu lebih afdal. Nabi doa 3 kali doa kebaikan. Sah kedua sekali lah. Baik, cuba kita tengok di sini lah. Kena garis pada yusalli tu. Yusalli tu makna doa. Tadilah saya sebut tadi. Kita bincang dalam subjek pertama kita lepas maghrib tadi kan. Yusalli, selawat, salat dengan makna doa. Tu dari sudut bahasa Arab, bukan dari sudut istilah. Misalnya di sini, yusalli sini dipakai dengan makna bahasa, bukan dengan makna istilah. Asalnya yusalli ni dia bersembahyang lah. Tak, sini tidak. Sebab tu saya terjemah, beliau berdoa kebaikan kepada sah pertama sebanyak 3 kali dan beliau berdoa kebaikan kepada sah kedua sekali saja. Baik, hadis Al-Irbad bin Sariyah adalah sahih. Baqiyah walaupun dikenali sebagai ni perawi dia itulah Baqiyah tu, guru kepada Yahya bin Uthman itu. Guru pada Yahya bin Uthman itu, Baqiyah tu. Jadi Baqiyah walaupun dikenali sebagai orang yang melakukan tadlis kepada perawi-perawi dhaif. Tadlis ni maknanya kadang-kadang perawi dhaif dia tak sebut, dia takut orang tak terima. Ada dia kalau bahasa kita panggil susuk kuca, dia panggil tadlis tu. Ada berlaku gitu. Namun riwayat beliau ada sokongan Ismail bin Iyash. Tu. Riwayat Baqiyah daripada penduduk negerinya adalah sahih. Ulama bukti dah kalau dia ambil daripada orang tempat dia sahih tu. Ada juga pasal tu. Kalau dia riwayat dengan orang ni, tak boleh pakai. Tapi kalau dia riwayat dengan orang-orang kampung dia, dia cek-cek tu betul lah mak kata. Siapa gitu? Nak boleh cek siapa gitu, boleh buat ketentuan tu. Tak ada nak menego apa dah tu. Tak ada nak buat kerja tu. Habis masa tu. Baik. Ini adalah kenyataan daripada Imam umpamanya Ahmad, Ibnu Ma'in dan tokoh-tokoh yang lain. Beliau juga mendapat sokongan daripada Syaiban bin Abdurrahman, daripada Yahya bin Abi Kathir, daripada Muhammad bin Ibrahim. Maknanya riwayat dia ni kita nak kata dhaif semuanya tak boleh. Kena tengok.
Gapo dia akhlak kita boleh ambil sini. Manusia ni kalau kita tengok dia buat salah sekara, jangan kita hukum keseluruhan dia tu tak baik. Tu akhlak daripada dia. Sebabnya dalam ilmu periwayatan penuh dengan akhlak. Cuba kita tengok sini ya. Dia ni tadlis. Tadlis ni maknanya kadang-kadang kalau perawi ni tak kuat dia buat. Takut orang tahu. Tapi gitu semua ke? Tak. Ada molek. Kalau dia riwayat daripada orang negeri dia, sahih. Lepas tu hak dia tadlis tadi, ada pula riwayat lain hak menyokong. Maknanya sebut. Maknanya ada sokongan. Jadi kuatlah. Baik, gitu. Sebab itulah ulama hukum hadis ni sahih. Apa tu? Tengok pada sokongan-sokongan yang lain. Baik. Yang kedua, kalimah yusalli yang digunakan dalam hadis bab bermaksud doa keampunan kepada orang yang berada pada saf pertama. Yusalli bukan makna dia bersembahyang, tapi dia berdoa. Ini adalah berdasar, jadi yusalli ni kita pakai dengan makna berdoa tu, ini berdasar pada riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Kana yastaghfiru lis-saffil muqaddam thalatha. Nabi ni sentiasa mendoakan keampunan bagi sah yang awal, sah pertama, sah muqaddam, sah depan sekali. 3 kali. Maknanya yusalli itu kena pakai dengan doa istighfar dan doa keampunan. Jadi maksudnya beliau mendoakan keampunan kepada sah yang pertama sebanyak 3 kali. Sabit berdasarkan riwayat Muslim bahawa Nabi SAW telah berdoa kepada orang ramai dengan menggunakan lafaz as-salah. Ni makna Nabi guna asal bahasa Arab salah dengan makna doa. Tu bahasa asal dia. Dari sudut bahasa. Nabi guna. Ni contoh penggunaan Nabi. Baik. Diriwayatkan daripada Ibnu Abi Aufa yang telah menyebutkan bahawa Nabi SAW apabila dibawakan sedekah oleh satu-satu kaum, maka beliau akan mendoakan keampunan. Lafaz yang digunakan salla alaihim. Kalimah salla tu dengan makna doa. Bukan Nabi berselawat, Nabi berdoa. Ya, kalau kita terima selawat, mana doa lah. Selepas daripada itu, kata Ibnu Abi Aufa, selepas daripada itu ayah saya telah membawakan sedekah pada Nabi SAW. Maka beliau pun kata gini. Maknanya ayah dia tahu kalau bawa makanan pada Nabi, dia doa kebaikan. Dia pun terah bawa Nabi doa sungguh. Apa doa dia hanya? Nabi kata kepada ayah dia, Ibnu Abi Aufa ni, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Bermaksud, wahai Tuhanku, berilah keampunan kepada keluarga Abi Aufa. Jadi sunnah tu kalau orang apa-apa, orang belanja kita makan ke, kita boleh kata Allahumma salli ala, sebut nama dia. Boleh tu. Malik tu. Mengikut Syekh As-Sindi, maksud kalimah yusalli adalah doa rahmat dan keampunan. Itu mengikut Syekh As-Sindi. As-Sindi ni pakar bahasa. Dia ni tokoh bahasa Arab lah. Dia buat ta'liq sikit bahasa ke Sahih Bukhari tu. Baik. Yang ketiga, tindakan Nabi SAW mendoakan sebanyak 3 kali pada makmum yang berada pada saf pertama menunjukkan keutamaan saf pertama, dan begitu juga saf kedua yang telah didoakan oleh baginda SAW sebanyak sekali doa. Ini semua merupakan targhib. Targhib ni motivasi, galakkan supaya berusaha datang awal sehingga dapat berada pada saf paling dekat dengan Nabi SAW. Kelebihannya adalah mendapat doa keampunan dan rahmat daripada baginda SAW. Itu kelebihan dia. Mana kalau kita boleh duduk saf depan ni, kita akan dapatlah doa Nabi ni. Yang keempat, apakah yang dimasukkan dengan saf pertama? Ni hati-hatilah. Apakah yang dimasukkan dengan saf pertama? Tak apa maksud. Tak apalah, cuba kita tengok di sini. Nak ni ulama khilaf, bagus. Ulama khilaf ni bagus. Apakah yang dimaksudkan dengan sah pertama? Adakah sah yang pertama secara hakikat? Kalau secara hakikat, mana sah mula-mula ni lah? Atau ia berkait dengan kehadiran awal atau orang yang berada hampir dengan imam? Kau geria maksud sah pertama ni? Baik. Berhubung dengan persoalan ni, Imam An-Nawawi berkata, saya kemukakan dulu pandangan Imam Nawawi. Ketahuilah, wa'lam, kata Imam Nawawi, ketahuilah bahawa sah pertama yang digambarkan dengan kelebihan sebagaimana terdapat dalam banyak hadis adalah sah pertama selepas imam. Makna hakikat dipakai secara hakikat. Sah mula-mula tu lah. Baik.
Kenyataan ini tidak mengambil kira makmum yang berada dalam sah berkenadatan awal kah atau lewat, atau antara makmum yang berada dalam sah berkenaan terpisah dengan sesuatu seperti tiang atau dinding atau seumpamanya. Misalnya ni, kayak ada tiang ni, sepon ni tak apalah, dinding misalnya, contoh tu dinding, orang duduk sah pertama duduk alik dinding tu termasuk juga, asalkan sah pertama terlindung alik tiang kau. Dulu hati hadrat pernah, ni saya nak cerita lah, malas sebut dah di masjid mana ni. Jadi kita nak menentukan kedudukan ni dia panggil apa ni, rostrum, kita tak, meja pengkuliahan. Kalau kita letak sini, sah pertama tu dia akan jadi seperti ya tu kan. Kalau kita letak ke hadapan sikit, ke hadapan mengikut keadaan saya ni, letak depan, sah pertama tu dia akan jadi terpisah dengan dinding lah, dengan tiang tu. Ada seorang EJK tu dengan tegah, merah muka, merah mata, tak boleh, putus sah, putus mualak dia panggil. Kata mualak ni bukan hak tu. Payah orang ni bila dia kena penyakit tu kan. Saya kata tak apa, tak boleh. Bila putus hak tu jadi putus sah. Berat, tak cakap raya. Ada jenis gitu, tosik. Sebab sah pertama ni penting. Akhir sekali rapat ke sah tu ke dinding, jadi nampak tak comel. Dia nak lagi ni. Jadi kalau bagi dia ni, kalau duduk alik dinding tu tak dapat ada kelebihan sah pertama. Dak Imam Nawawi kata tak kira tu. Asalkan sah pertama. Patut penyanyalah kau perempuan kalau begitu. Bila nak dapat sah pertama dia? Mengemai hidup lelaki semua. Sah pertama ni kalau dalam lelaki, dalam konteks lelaki, kalau perempuan, sah perempuan pertama, itulah pertamanya. Itu maksudnya. Okey, baik. Cuba tengok lagi Imam Nawawi kata lagi. Inilah pendapat yang sahih kata Imam Nawawi, seperti yang dikenaki oleh zahir hadis dan yang telah dijelaskan oleh ulama muhaqqiqin, ulama yang buat kajian. Baik. Imam Nawawi sebut lagi. Namun, ni kata Imam Nawawi lagi ni, dalam syarah Muslim dia, namun ada sebagai ulama yang berpendapat sah pertama adalah saf yang terbuka dalam ruang yang tidak terselindung oleh apa-apa halangan antara makmum dengan imam. Maksudnya begini, contoh begini. Jadi hak ni daripada sah sampai ke hujung tu dikira sah pertama sebab dia direct dengan imam. Ruangnya. Kalau hak duduk alik tiang tak nampak tu imam, duduk alik dinding tak kira sah pertama. Ada ulama kata gitu. Ni sah mana sah pertama ni setakat hak kira-kira berhadapan dengan imam. Dia kata gitu. Ni ada juga ulama kata gitu. Jika ada penghalang antara sah makmum dengan imam, maka itu terputus dan tidak dikira sah pertama. Ada pendapat kata gitu. Ni lah dia pergi saya sebut sana tu, yang pergi ni kemah-keming tu. Baik. Jadi mengikut pendapat ini masih termasuk dalam takrif sah pertama jika tidak ada halangan antara makmum dengan imam walaupun mereka berada dalam saf belakang. Duk belakang pun kalau direct untuk imam seperti gini, tak ada halangnya, tak ada dinding, tak ada apa, kira sah pertama lagi. Ada yang kata gitu. Yang kedua, maksud sah pertama adalah musalli yang datang awal ke masjid walaupun beliau salat di sah akhir. Makna sah pertama ni mari awal. Betul ke ni? Apa sebenarnya yang Imam Nawawi nak sebutnya? Dia kata, Imam Nawawi kata kedua-dua pandangan ini adalah kesilapan nyata. Rupanya dia bawa nak ayat ni hak silap. Mengikut pandangan Imam Nawawi lah. Sebab saya kemukakan pendapat ini sebagai menjelaskan contoh pendapatnya silap berkenaan dengan maksud sah pertama, agar orang ramai tidak terpedaya dengan pendapat ini. Agak kerah Imam Nawawi sini, kerah dia. Jangan terpedaya, la yaqtaru bih. Jangan terpedaya dengan pendapat dia. Wallahu a'lam. Itu dalam syarah Muslim. Jadi pendapat jumhurnya hak disebut oleh Imam Nawawi. Hak mula-mula ni. Hak mula-mula ni. Tu hak umumnya. Begitulah dia. Lepas tu sah akhir ni apa maksud pula? Dia bincang pula nak ayatnya ulama ni kita bincang minggu hadapan lah insya-Allah. Ni kita bincang minggu hadapan. Minggu depan kita akan bincang bab yang ke-30, as-safful muakhkhar, sah akhir. Ni kita bincang minggu hadapan lah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.